Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Pertama sekali kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hidayah dan taufik, dengan takdir yang baik. Mudah-mudahan apa yang kita dapat pada hari ini menjadi amal soleh kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang kita buat, hendaklah kita sentiasa buat kerana Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa kita kena buat kerana Allah? Kerana kita memandang bahawa segala nikmat yang datang itu daripada Dia. Jadi kita kena kembalikan semula kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita buat kerana manusia, manusia akan tinggalkan kita satu hari nanti. Tetapi jika kita buat kerana Allah, dan kita tidak akan kehilangan Allah dalam hidup ni, dunia dan akhirat. Jika kita buat kerana manusia, bila manusia tinggalkan kita, kita akan susah hati. Sebab manusia yang ada di sekeliling kita dah tak ada. Tapi bila kita buat kerana Allah, dan Allah mustahil tidak akan tidak ada, dia kita akan sentiasa bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu apa yang kita buat dalam hidup ini, jangan kita mencari kesukaan manusia. Walaupun manusia sekeliling kita benci kita, kita tidak akan sekali-kali berganjak pada tempat kita sebagai hamba Allah. Yang kita harapkan adalah kesukaan Allah, kecintaan Allah, keredaan Allah. Bila manusia benci kita, tidak menjadi mudarat atas diri kita ni. Kita tak kurang pun, telinga tak kurang, tubuh badan kita tak kurang, kita tak ada cacat apa-apa. Tetapi jika kita dalam kebencian Allah, banyak perkara yang akan kurang dalam diri kita. Orang yang Allah Subhanahu wa taala benci, pada ketika itu dia tidak dikurniakan akan hidayah dan taufik untuk buat baik. Walaupun dia melihat kebaikan, walaupun dia mendengar kebaikan, dia tak boleh berubah untuk menjadi lebih baik. Ini yang Allah jelaskan kepada kita dalam surah Al-Baqarah. Mereka yang ada pendengaran, tapi mereka tidak mahu mendengar kebaikan itu. Mereka ada penglihatan, mereka tidak mahu melihat akan kebaikan itu, walaupun kebaikan itu ada di depan mata. Apabila Allah benci kita, Allah tetap berikan kepada kita akan dunia ni, harta, semua perkara yang ada dalam dunia Allah bagi. Tapi Allah tidak akan bagi kepada orang yang dia benci akan nikmat akhirat. Antara nikmat akhirat itu
Seperti mana yang guru kami bagi tahu, nikmat akhirat itu adalah sakinah. Sebab ahli syurga ni semua tenang hidup dia. Sebab itu kita belajar untuk dapat ketenangan. Orang mukmin ni hidup dia tenang, berbeza dengan orang kafir. Dia ada semua perkara tapi dia resah gelisah. Resah gelisah ini dalam dunia dia resah gelisah, di akhirat lagi-lagi kan dia akan resah gelisah. Sebab itu mudah-mudahan bila kita belajar, kita sering duduk dalam majlis ilmu, kita dapat perbetulkan diri kita sedikit demi sedikit. Seperti mana kata syair Arab, faqillan faqillan fasara jabalan. Sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Kita berubah sedikit demi sedikit sampailah kepada titik akhir kita dapat jadi orang yang baik. Tahu yang banyak ini mudah, nak cari ilmu ni cukup mudah. Tetapi untuk melaksanakan tahu itu susah, kerana dia memerlukan himmah yang tinggi, memerlukan himmah, kemahuan yang tinggi. Kalau kita betul-betul mahukan syurga, kita akan bersungguh untuk beramal dengan ilmu yang kita ada. Kalau kita betul-betul mahukan ketenangan, kesenangan akhirat, kita akan berusaha betul-betul ada, betul-betul untuk berbuat baik. Saya 2-3 hari ini bercerita tentang buraq. Buraq ini kenderaan akhirat. Penyataan yang Allah nak tunjuk dekat kita bahawa akhirat itu wujud. Dan Allah jelaskan dalam Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaibi, iaitu orang yang beriman dengan perkara yang ghaib. Allah ni sayang kita. Cerita syurga, buraq ini kenderaan dalam syurga, ya. Buraq ini besok menjadi tunggangan ahli syurga. Dan Allah nyatakan buraq ini dalam dunia pada kisah Isra' dan Mi'raj. Ya, supaya kita ambil ilmu ni, bukan ambil cerita ni. Ambil cerita bukan sekadar kita dengar cerita je, kita ambil ilmu ni supaya iman kita makin kuat. Penyataan tentang akhirat ini yang Allah tunjukkan kita kepada kita tentang kenyataan jannah itu, kenyataan akhirat itu, ditunjukkan kepada Allah dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Jadi kita semakin bersungguh nak ke sana. Kita semakin berijtihad, bersungguh, kemahuan kita tinggi untuk mencari, untuk mendapat keredaan daripada Allah. Sebab tempat orang yang Allah redha adalah syurga. Tempat yang Allah redha, tempat bagi orang yang Allah redha adalah syurga Allah. Ini yang kita berusaha sampai hari ini. Penat tuan-tuan, berusaha sampai hari ini penat. Kepenatan itulah suatu bayaran ataupun mahar untuk kita duduk dalam syurga Allah. Penat ini, penat tuan-tuan. Tadi dalam kereta saya bercerita dengan Din, kisah madrasah 42 tahun jatuh bangun, madrasah orang tinggalkan, kami tinggal sekeluarga, cerita dengan Din tadi. Penat itu adalah bayarannya. Sebab jalan syurga ni kena lalui kesusahan. Kesusahan inilah ukuran kita bersungguh tak nak ke syurga Allah. Tinggi tak kemahuan kita. Sebab itu jalan neraka ni agak mudah. Nak tinggal semayang mudah. Nak semayang selalu kita dengar, saya tak boleh lagi,
saya susah lagi. Tapi nak tinggal cukup senang. Begitulah keadaan laluan ke neraka Allah ini cukup mudah. Dan ramai orang yang menuju ke neraka Allah. Nak mengumpat senang. Nak berhenti sampai sekarang tak berjaya. Sebab orang yang boleh berhenti, orang yang bersungguh-sungguh nak ke syurga Allah. Orang yang boleh berhenti, orang yang dia mahu sungguh-sungguh nak ke syurga Allah. Nak jadi orang baik susah. Kita selalu cakap susah. Saya masih lagi buat jahat, saya masih lagi tak boleh sayang orang. Sebab apa? Sebab laluan ke neraka ni memang senang, mudah, dan kesusahan kita untuk ke syurga Allah, yang inilah maharnya, bayarannya. Setinggi mana kesungguhan kita nak ke sana, setinggi itulah tempat kita dalam syurga. Setinggi mana kesungguhan kita. Tapi kalau kita tidak bersungguh-sungguh untuk menuju ke sana, kita masih tidak mahu menjadi insan yang lebih baik dalam hidup kita, maka kita rugilah. Kenapa saya kata rugi? Sebab ruginya itu, kita tempat ni kita akan tinggalkan. Bangku Peradung ni kita akan tinggalkan. Tak selama-lama kita duduk Bangku Peradung, tuan-tuan. Tak selama-lama dalam hidup. Satu hari kita akan tinggalkan Bangku Peradung ni. Satu hari kita akan tinggalkan tempat ini. Dan kita akan pergi ke suatu tempat yang lebih kekal, iaitu akhirat, iaitu jannah Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik tuan-tuan, kita sambung matan yang ke-14. Kata Syekh, al-kaunu kulluhu zulmatun wa innama ana rahu zuhurul haqqi fihi. Maksudnya alam ini semuanya kelam. Hanya yang meneranginya ialah kezahiran al-haq ta'ala di dalamnya, hak Allah ta'ala dalam dia. Baik, apa maksud daripada matan ini? Bila sebut kata kelam, kata musannif, yakni tiada, adam. Adam itulah kelam. Alam ni semua kelam, semua gelap. Al-kaunu kulluhu zulmatun. Alam ni tak ada pun. Hakikat dia tak ada apa. Tak ada apa. Begini tuan-tuan, saya bagi contoh supaya kita faham. Kita masa silam dulu, kita cari kereta Tunku Lumus, tapi kita tinggalkan Allah. Kereta tu tak jadi apa kat kita? Tak ada. Puluhan tahun kita cari, tapi kita tinggalkan Allah. Kita tak ikut syariat Allah, tak jadi apa kat kita. Akhirat pun tak ada apa. Pada dunia pun kita tak nampak. Tak nampak apa pun. Dunia tak berjaya, akhirat tak berjaya. Tak berjaya. Ini benda yang mudah untuk kita faham. Sebab apa? Sebab kita masih memandang kepada yang hakikat ni memang tak ada. Sebab alam ni sifat dia mungkin tak ada, diadakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hakikat dia tak ada pun, dan besok akan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini di alam. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita menjurus kepada yang tidak ada, jiwa kita akan kosong. Tetapi jika
kita mencari, berusaha, berikhtiar pada yang tak ada bersama yang ada. Macam mana? Okey. Kita cari rezeki bersama Allah. Mana tak tinggalkan Allah, ikut syariat. Kita berkawan bersama Allah, bermakna kerana Allah. Kalau saya berkawan, saya bagi contoh saya tak nak tuan-tuan. Saya berkawan dengan tuan-tuan sebab tuan-tuan kaya. Saya tak dapat kaya tuan-tuan. Saya akan tinggalkan tuan-tuan. Dan kalau saya berkawan dengan tuan-tuan, tuan-tuan tahu yang saya nak kaya tuan-tuan, tuan-tuan akan tinggalkan saya. Tapi kalau saya berkawan dengan tuan-tuan, bersahabat dengan tuan-tuan kerana Allah, saya dapat merasa kekayaan tuan-tuan. Tak? Saya orang miskin. Tuan-tuan orang kaya, tentu tuan-tuan pakai kereta yang mewah. Saya berkawan dengan tuan-tuan kerana Allah, bukan dengan sebab kaya tuan-tuan. Maka saya dapat merasa kaya tuan-tuan. Saya dapat naik kereta tuan-tuan. Tapi kalau saya berkawan kerana kaya tuan-tuan, tuan-tuan akan rasa ni naluri manusia. Kita akan cakap ada udang sebalik mi, kata orang dulu kan. Rasa tuan-tuan naluri manusia ni. Tetapi bila kita buat ini kerana Allah, tak ada kerana apa-apa. Pada waktu itu, maka kita dikurniakan oleh Allah kurniaan seperti mana kurniaannya orang-orang yang ikhlasun billah. Jadi kita matan ini supaya didik hati kita menjadi orang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Buat semua kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, apa lagi disebut? Yakni tiada adam itu kelam, dan ada wujud. Ada ni wujud, itu cahaya. Wujud ni yang terang. Apa ni? Cakap apa ni? Tuan-tuan, kalau benda yang kelam ni, dalam gelap ni kita tak nampak. Kalau nak nampak, kena ada cahaya. Kalau kita tak anda, tak mahu dengan cahaya, nescaya kita akan kosong, tak dapat apa-apa. Cari harta bertahun-tahun tapi tak dapat apa-apa. Setelah kita menemui cahaya itu, setelah kita dapat cahaya itu, baru kita kata, alangkah ruginya aku dengan harta aku ini, barulah aku tahu aku boleh buat baik. Dengan pangkat aku, barulah aku tahu aku boleh buat baik. Saya pernah berkongsi tuan-tuan, rasa diri saya. Masa saya muda dulu, saya keluar mengajar ni sebab saya nak ajar orang. Saya tak boleh berubah. Tapi setelah saya sedar, saya buka kitab, tutup kitab, pergi mengajar, saya kena ajar diri saya. Saya kena didik diri saya. Ketika kita mula didik diri kita, maka orang yang di sekeliling kita mula terdidik. Kalau kita nak ubah orang lain, kita kena ubah diri kita. Kalau kita nak orang sekeliling sayang kita, kita kena belajar sayang orang lain. Kalau kita nak semua orang baik dengan kita, kita kena ubah menjadi orang yang baik dengan semua orang. Inilah yang ditunjukkan kepada kita, supaya kita ini
memandang kepada cahaya itu lebih, kena pandang ke sana. Pandang, kalau dalam kitab tasawuf ni dipanggil syuhud, penyaksian. Makna jangan lupa Allah Ta'ala langsung. Kenapa kita ini kena mengekalkan musyahadah, penyaksian, sentiasa ingat kepada Allah, supaya kita tak jadi orang yang lupa Allah. Kenapa kita ni takut sangat kalau lupa Allah? Bila kita lupa Allah, ketika itu pintu nafsu, pintu syaitan, dia akan datang kepada kita. Kenapa? Bila pintu nafsu, pintu syaitan ini datang, terbuka untuk kita, ketika itu kita terdorong kepada kejahatan, terdorong kepada kejahatan, terdorong kepada kemaksiatan. Walaupun kita sedang buat baik, tapi tetap jadi jahat. Sebab itu tuan-tuan, saya baca petang tadi, saya baca kitab Bustanul Arifin, tak silap saya murajaah. Saya jumpa bab sidik. Orang sidik ini, orang benar ni, dia dalam satu hari dia sentiasa berubah mengikut keadaan. Macam mana berubah? Ketika dia melihat ada perkara yang lebih baik, dia akan menghala kepada perkara yang lebih baik. Berbeza dengan orang yang buat kerana selain Allah. Dia akan terhenti pada satu perkara je. Selagi dia tak dapat pujian manusia, penghargaan manusia, selagi itu dia tak akan berubah. Tapi orang yang benar pada amalannya, ketika itu dia melihat yang lebih baik daripada dia, dia akan berubah menjadi yang lebih baik. Bermakna di situ ulama nyatakan kepada kita, orang yang benar ni dia nak ubah diri dia. Dia sentiasa melihat akan kebaikan demi kebaikan, lalu dia berubah menjadi orang yang lebih baik. Kalau semayang dia dapat berubah semayang lebih baik. Kalau dulu dia pernah takhirkan semayang, jadi dia berubah menjadi lebih baik. Kalau dulu kalau dia lewat ke semayang, dia tak ada rasa apa-apa pun. Tetapi setelah dia benarkan, dia ikut akan kebenaran tersebut, ketika dia mula nak takhirkan semayang, dia dah mula rasa resah. Ketika dia tak dapat buat baik, dia mula rasa resah. Ketika dia mula tinggalkan Al-Quran, dia rasa resah. Inilah tuan-tuan orang yang sidik, yang disebut oleh ulama dalam kitab Bustanul Arifin. Kita tak nak duduk situ tuan-tuan. Kita tak nak situ saja. Kita nak berubah. Semayang kita, ketika kita mula berusaha untuk menjadi lebih baik, percayalah tuan-tuan, Allah akan kurniakan kepada kita, akan kurniaan kebaikan, kurniaan yang telah Allah kurniakan kepada orang-orang yang baik. Kalau dulu kita tak pernah rasa khusyuk dalam sembahyang, Allah bagi kepada kita. Kita mula rasa kebesaran Allah, kita rasa kebesaran Allah dalam sembahyang. Dalam sembahyang kita boleh menangis. Dalam sembahyang kita mula bergetar hati kita, sampai tubuh kita merasakan getaran-getaran itu, kerana kita takut kepada Allah. Walaupun Allah kurniakan kepada kita sekali-sekali, sekali-sekali, alhamdulillah, daripada langsung kita tak pernah rasakan perkara itu. Ketika kita sedang menyebut Allah, kita mula rasa dalam diri kita, ya Allah, akan kecilnya kita, besarnya Allah, rasa nikmat dan khalwah itu, kemanisan itu, bukan sekadar kita berzikir. Kita tak mahu macam tu tuan-tuan. Kita dah berumur, saya dah berumur, tuan-tuan dah berumur. Kalau kita tak lalu perkara ni, kita rugi. Kita rugi.
Kita tak pernah lalu dalam hidup kita, kita rasa rugi. Kita tak mau dah tuan-tuan, sebab kita nak balik dah. Saya nak balik, tuan-tuan nak balik. Jadi apa yang kita dah dapat dalam hidup ni, jadi kalau perkara yang Allah kurniakan kepada orang-orang saleh kita tak dapat, kita gagal dan kita tidak berjaya dalam hidup ni, tuan-tuan. Berjaya itu bukan pada pandangan manusia, berjaya itu pada sisi Allah. Pada manusia kita berjaya bila manusia itu tak ada sekeliling kita, kita akan kembali balik pada asal. Kita tak ada apa-apa. Baik. Maka alam ini dengan melihat kepada zatnya, kesemuanya kelam. Hakikat alam ni, hakikat makhluk ni, semua tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Ni hakikat dia. Orang kata ada duit senang, berapa ramai orang yang ada duit susah. Orang kata ada harta banyak ini senang, berapa ramai orang yang ada harta tapi susah. Tuan-tuan, susah ini bukan susah makan, susah ini kat sini. Susah kat sini berat, tuan-tuan. Susah dekat makan. Kalau saya susah makan sebab saya tak ada duit, saya pergi rumah Haji Zaini, tak mungkin Haji Zaini tak bagi saya nasi. Betul lah. Tapi saya susah hati kat sini, Haji Zaini boleh buat apa dengan saya? Haji Zaini tak boleh bagi ubat kalau saya kat sini susah. Saya susah nak makan, saya pergi rumah ayah sekurang-kurang je bagi saya sebungkus nasi dagang, beres lah. Tahu? Macam tu. Saya sakit, saya jumpa ayah ayah bagi saya ubat, selesailah. Saya jumpa Zaki bagi saya ubat. Tapi kalau saya sakit hati, Zaki boleh bagi ubat apa? Tak boleh. Lalu kita luahkan sakit hati kita. Itu yang orang sekarang, dia sakit hati, dia luahkan dalam Facebook. Jadi sebenarnya orang tak tahu yang dia ada penyakit hati. Dengan dia letak di dalam media massa, orang tahu dia ni ada penyakit hati. Nampak tak? Allah tutup aib kita, tiba-tiba kita buka aib kita sendiri dalam dunia lagi, apatah lagi di akhirat. Nampak? Sebab apa? Sebab kita memandang kepada yang tak ada. Tak ada siapa boleh tolong kita. Yang boleh tolong kita adalah Allah. Allah yang boleh bantu kita. Saya orang keliling saya panggil saya ayah, tuan-tuan. Yang muda-muda panggil saya ayah. Satu hari anak angkat saya tu sakit dan dia anxiety. Saya cakap, kenapa perlu takut? Sakit pun mati, sihat pun mati. Sakit mati, sihat mati. Yang kita takut kalau kita mati su'ul khatimah. Ya tak? Ke orang sakit je mati, orang yang sihat tak mati? Yang mari masjid ni semua sakit ni, majoriti dia.
sakit kencing manis, sakit darah tinggi, sakit jantung. Saya tanya Haji sakit lutut. Hak sihat sikit saja tuan-tuan. Hak sakit banyak. Jadi nak kata, apakah orang yang boleh datang masjid ni orang sihat? Rupanya dah terbalik pada pandangan kita. Rupanya ramai pergi masjid ni orang sakit-sakit belaka. Jadi sebenarnya, apakah sihat itu boleh buat baik? Tak. Kita dapat buat baik ini adalah kurniaan daripada Allah, pemberian daripada Allah, pilihan daripada Allah. Kenapa saya kata macam tu? Semasa kita sihat, kita tak dapat buat baik. Ini menunjukkan kasih sayang Allah. Saat kita sakit, Allah beri kita peluang untuk kita menebus kesilapan kita yang silam. Yang mana dulu kita menghala kepada kegelapan, kita menuju kepada benda yang tak ada, kita mencari kepada benda yang tak ada, kita sayang kepada benda yang tak ada, sehingga kita melupakan yang maha ada, iaitu Allah. Ini je sebenarnya tuan-tuan. Kerana ia tiada semata-mata, alam ni, makhluk ni memang hakikat dia tak ada. Dan tiada itu kelam, kegelapan. Pada masa yang lalu, pada masa sekarang, masa akan datang pun dia kelam juga. Memang sifat dia kelam. Memang sifat dia tak ada. Jadi kalau yang tak ada tu nak supaya nampak ada, maka bersamalah yang maha ada. Macam mana tu Ustaz? Kita ada harta, nak bagi ada macam mana? Zaki. Malah ni kita ni tak payah ceramah sangat ya. Macam mana? Kerja? Oh bukan. Kita ada harta, kita sedekahkan pada jalan Allah, maka harta tu jadi ada, disimpan besok di akhirat. Kita ada tubuh badan kita buat baik, jadi hak tak ada ni jadi ada, tercatat pada amal soleh kita ada. Tapi kalau kita benda tak ada ni kita bawa kepada tak ada, jadi tak ada, terus tak ada. Kita ada kereta, tapi kereta kita bawa pergi kepada urusan keduniaan semata-mata, tiada urusan akhirat, dia tak jadi ada. Itu jadikan perkara yang boleh ada. Macam mana? Mengikut akan perintah yang maha ada, iaitu Allah. Kan alam dunia kan besok tak ada. Yang ada betul alam akhirat. Jadi kita bawa ke sana semampu mungkin. Ada tubuh badan, bawa ke sana, bawa sembahyang sunat, jadikan badan ni untuk kita buat ibadat supaya boleh jadi ada. Jangan tak ada langsung. Tak susahlah tuan-tuan kalau nampak
Kalau tak nampak, susah. Tapi kalau tak nampak, kalau nampak, dia senang. Kalau nampak senang, kalau tak nampak susah. Sebab kita tak nak nampak. Sebab apa tak nak nampak? Sebab tak nak tengok. Kita tak nak tengok sana, kita asyik tengok sini aja. Apa kata orang? Nanti orang benci macam mana? Kita tak pernah tengok kalau Allah benci aku macam mana. Aku ada badan sihat-sihat, umur sampai 60-70, aku tak boleh baca Quran, tak boleh semayang malam, Allah tak benci ke aku? Aku ada umur, cuma buat cari duit aja. Duit yang aku cari tu sikit pun aku takut nak bagi kepada Allah balik. Walaupun Allah janji dekat aku, kalau aku bagi kepada Allah, Allah balas kepada aku 10 kali ganda sampai 700 kali ganda. Kalau aku ikhlas betul-betul, sampai tak ada lagi jumlahnya, kerana Allah sendiri yang membalas akan amalan orang yang ikhlas. Kenapa aku ada mata, tapi mata aku tak boleh nampak masjid? Mata aku tak boleh nampak Quran? Allah tak benci aku ke? Kenapa aku ada telinga, aku tak nak dengar kebaikan? Bila aku dengar baik aja, aku jadi tak suka. Aku dengar orang baca Quran, aku tak suka. Aku dengar orang mengaji, aku tak suka. Dengar majlis ilmu, aku tak suka. Tapi telinga aku kalau dengar orang bercakap hal dunia ni, aku suka je. Jadi kena fikirlah. Tapi kalau nampak sana, insya-Allah kita selamatlah. Tuan-tuan. Kerana tiada kebebasannya, dan kelam itu tiada dapat menunjukkan dengannya. Benda kelam, benda gelap, nak tunjuk apa tuan-tuan? Nak nampak apa benda gelap ni? Maka lazimlah ditinggalkannya gelap ni tadi. Belajarlah, tinggalkan gelap ni. Tinggalkan gelap ni. Macam mana? Jangan kita ulangi kesilapan kita yang dulu, yang kita pernah silap. Jangan kita ulangi. Kesilapan kita yang dulu, yang kita pernah silap berkali-kali, cukuplah. Supaya kita tidak jadi orang silap di akhirat. Biar kita menjadi orang yang benar di akhirat. Orang yang sidik, orang yang betul-betul benar pada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Percayalah tuan-tuan. Percayalah. Kita, kalau kita tidak tinggalkan Allah, kita bersama Allah waktu kita senang, nescaya Allah akan bersama dengan kita waktu kita susah. Percayalah. Jangan masa susah je cari Allah. Itu di antara tuan-tuan ya, di antara orang yang Allah kasih, orang yang dapat bersihkan pandangannya kepada yang kelam ni, dan dia memandang, selalu memandang kepada yang ada, iaitu Allah. Percaya tuan-tuan, kalau kita betulkan diri kita, maka Allah akan kurniakan kepada kita banyak perkara dalam hidup kita. Allah akan kurniakan kita ketenangan, doa kita dimustajabkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini janji dia.
Doa kita Allah kabulkan. Keperluan kita dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Selesai banyak perkara. Ya. Tapi nampak sana, nampak yang ada tu, jangan nampak yang tak ada. Ya. Ya. Barulah ilmu tu manfaat, tuan-tuan. Ya, baik. Dengan demikian itu tiada lagi berhajat kepada amalan dan lainnya. Baru kita tak berhajat selain daripada Allah. Ya. Apa itu alam? Syekh Hijazi radhiyallahu an berkata, alam itu adalah perkara yang dikatakan ada, cuma ada tu kelam. Ya, maknanya dia ada tapi tak ada. Ya, dia tak boleh bagi manfaat sikit pun, dia tak boleh bagi mudarat sikit pun, dia tak boleh bagi apa-apa kat kita sikit pun. Ya. Betul, saya selalu cakap, masa kita ada duit, ada kereta, satu hari hilang kereta kita, sedih kita lain macam, tuan-tuan. Tapi ketika Allah telah lama hilang dalam hati kita, kita tak pernah sedih. Ketika Allah hilang dalam hati kita bertahun-tahun, kita tak pernah sedih, kita tak pernah rasa susah hati. Seperti mana harta kita, dunia kita hilang dalam hidup kita. Ya. Nah, itu yang kita takut, tuan-tuan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kan semua ni kan milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Kalau dia nak ambil balik, itu hak Allah. Kan? Ada kat kita ni milik Allah. Dia nak ambil balik, itu hak Allah. Allah bagi kita pinjam. Allah bagi kita pinjam ni, bukan kita punya. Ini hakikat dia macam tu. Apa yang ada pada kita bukan kita punya. Bila kita sedar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, baru kita kata kita tak ada apa-apa. Ya, kita belajar, kita tak mengaku kita alim. Ya, kita tetap mengaku kita bodoh. Sebab kita tak ada apa-apa sebenarnya. Hakikat ni memang macam tu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Harta yang ada pada kita ni, ya, Allah bagi pinjam. Aku bagi engkau kereta, engkau rasa apa? Kau rasa sombong tak? Kau rasa mula nak tunjuk dengan orang tak? Kau lupa yang harta yang aku bagi ni, pangkat yang aku bagi ni adalah daripada Allah. Aku boleh ambil balik. Ini kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sihat hari ni, saya sihat, tuan-tuan sihat. Sihat ni pinjaman. Dengan sihat ni kita buat apa? Allah nak tengok. Allah nak tengok dengan sihat ni kau buat apa. Kau ada mulut buat apa? Kau sembang saja satu hari satu malam. Kau tak nak sebut pun nama aku. Kau lupa sihat yang ada pada engkau ni aku bagi. Engkau lupa selamat yang ada pada engkau hari ni aku bagi. Kau tak boleh pun sebut nama aku. Allah nak tengok. Ya, itu dia. Baik, maka kami katakan alam itu dua bahagian.
Pertama, ada kala zahir yang dapat dirasakan, benda zahir yang kita dapat rasa. Kedua, ada kala batin yang maknawi. Okey, kat sini dia jelaskan apa dia batin maknawi. Kedua-dua itu apabila engkau pandang kepadanya dari segi zatnya, maka ia kelam. Mana hakikatnya tak ada. Dan engkau terdinding dengannya daripada pencipta. Ya. Ketika kita melihat kepada alam ni, kita ada alam ni, kita lupa Allah. Padahal yang memberi segala perkara yang ada pada kita adalah Allah. Itu semalam tuan-tuan, saya kuliah di Masjid Terbaru. Saya cerita pasal apa? Dah isyak dah. Saya cerita pasal almarhum orang tua saya meninggal. Lepas tu tuan tanah ambil balik wakaf. Dah 30 tahun. Tuan-tuan tahu, masa tu saya ada duit 2,000 kat tangan. Dalam akaun bank saya ada 2,000. 1,200. Akaun bank saya 1,200. Tangan saya ada 1,000. Ayah saya meninggal dunia, datang, kemudian beritahu, Ustaz, saya nak ambil balik tanah ni. Tanah saya, duit Ustaz. Ustaz tak ada duit, Ustaz keluar. Orang miskin macam saya ni tuan-tuan, mana nak cari tuan-tuan? 3,5 ekar, 1 ekar 100,000. Mana nak cari? Saya bukan orang berniaga, saya bukan orang apa. Saya tak tahu jalan. Itu yang saya kata semalam. Saya puasa tak putus, saya berdoa pada waktu sahur tak putus. Kerana ada hadis mengatakan doa pada waktu sahur mustajab. Tak sampai 4 bulan tuan-tuan, selesai 350,000. Ini cerita 12 tahun yang dulu tuan-tuan. Cerita 12 tahun yang dulu. Kita tak ada apa-apa hakikatnya ketika Allah uji kita. Ini hebatnya tuan-tuan nak sebut. Saya nak sebut, cerita ni bukan cerita saya. Saya nak sebut apa ilmu yang kita boleh bawa ketika pandangan kita benar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan penyaksian kita ini betul. Kita tidak memandang selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, nampak benda yang ulama nak sebut ni tadi tentang kelam dan terang, tentang makhluk dan khalik. Tentang makhluk ni tak ada apa-apa langsung, tak boleh bagi kita mudarat, tak boleh bagi kita manfaat. Yang boleh bagi kita mudarat, yang boleh bagi kita manfaat adalah khalik, iaitu Allah. Ketika kita sedang diuji, ni saya baca tadi dalam kitab tak silap saya Ayyuhal Walad, bukan, Adab Sulukil Murid. Saya baca 2 kitab petang tadi. Saya tak ada buat apa-apa tuan-tuan, saya baca saja-saja baca. Orang bodoh macam saya kena baca. Seorang hamba Allah disebut oleh musannif, seorang hamba Allah, dia kata pada ketika itu dia melihat batu dan emas itu sama, dia kata. Macam mana tu? Batu, emas sama. Saya senyum tuan-tuan. Ketika saya baca kitab tu, saya jumpa perkataan itu. Orang yang hamba yang benar betul-betul menuju kepada Allah, ketika itu saat dia jumpa emas, dia jumpa batu, sama. Okey, saya terang tentang emas, tentang batu dulu, baru saya terang tentang cerita tadi, ujian tadi.
Kalau kita melihat emas itu tinggi nilainya dan batu itu tiada nilainya, kita masih terhijab dengan pandangan kita. Tapi kalau kita melihat emas ini boleh jadi batu dan batu ni boleh jadi emas. Emas ni boleh jadi batu tak tuan-tuan? Tak ada harga. Boleh tak? Baik, saya tanya Zaki lagi. Saya suka tanya Zaki, tuan-tuan. Zaki ada setongkol emas. Ini panggil tongkol juga? Stokor tak? Stokor. Dia ikutlah jah. Tapi Zaki terlantar sakit, tak boleh pakai apa-apa, tak boleh guna emas tu. Bernilai tak emas tu pada Zaki? Tak ada nilai kan tuan-tuan? Daripada seketul batu ni kita kumpul dan kita manfaatkan mengikut cara yang betul, boleh tak beli emas? Jadi pada pandangan orang yang benar, batu ini emas, emas itu boleh jadi batu. Ketika benar pandangannya, nikmat itu dan ujian itu sama bagi dia. Ketika dia dapat nikmat Allahu, nikmat itu tidak boleh menjadi asbab dia hampir kepada Allah. Nikmat ini tidak ada nilai. Sihat yang dia dapat, sihat ini dia tak boleh berbuat kebaikan. Sihat ini tidak ada nilai. Sihat ini emas tak? Emas. Ibarat seumpama emas. Tapi sihat dia tak boleh buat baik. Dia tak boleh guna mulut baca Quran. Dia cuma bersembang. Dia cuma bercakap pada putaran masa yang sama, putaran perkara yang sama. Ketika dia dapat sakit dan dia boleh hampir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang batu itu menjadi emas pada dia. Batu orang yang benar, ketika ia melihat emas itu dia senyum, dan ketika ia melihat batu itu juga dia senyum. Pasal apa? Rupanya asbabnya untuk kita dekat dengan Allah pada ketika itu. Jalan ini cerita saya. Maka tuan tanah tarik wakaf tanah itu asbab supaya ada cerita untuk Allahu, untuk saya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala semula. Nampak tak? Sebab itu orang yang benar pandangan dia, ketika dia ada orang di sekelilingnya, orang di sekeliling dia boleh bawa dan dia dapat dibawa sekali untuk dekat kepada Allah, dia gembira, dia senyum. Dan orang sekeliling dia tinggalkan dia semua, dia tak sedih Zaki, dia senyum. Dia kata apa? Rupanya orang semua ni tinggalkan aku ada lebih banyak masa aku dengan Allah. Ini orang yang benar, orang yang sentiasa melakukan musyahadah, mengekalkan pandangan dia. Ketika dia melihat batu dia senyum, Allahu. Ketika dia melihat emas dia senyum. Itu ya tuan-tuan, seronok sebenarnya kalau kita nak tengok, kalau kita nak pandang. Tapi kalau kita tak nak tengok, kita tak nak pandang, tak seronok tuan-tuan. Sebab tak nampak. Sikit lagi 8.35 ni. Dan apabila engkau pandang kepadanya dengan mata fikiran, engkau akan dapat lihat dengan mata hati kita lah. Engkau akan dapat lihat nyatanya kudrah Tuhanmu dalamnya dengan kemuliaan. Nampaklah kuasa Allah. Hebatnya Allah.
Nampak tak tuan-tuan? Saya pun tak tahu apa takdir saya kat bumi Terengganu. Pejam celik tuan-tuan. Masuk 9 tahun dia, kan? 9 tahun tuan-tuan saya berulang gula Terengganu tiap-tiap bulan rupanya. Sampai saya hafal lah jalan LPT 1, LPT 2. Saya pejam celik tuan-tuan. Saya tak sedar, saya dah 9 tahun berulang Kuala Terengganu. Nampak? Apa hikmah dia? Saya pun tak tahu. Saya senyum aja lah. Itu dia seronok. Baru kita nampak mulianya Allah, kebesaran Allah dan kudrahnya. Maka ia menjadi cermin bagimu dan engkau lihat di dalamnya segala bekas. Ya. Apabila engkau melihat asar, maka hilanglah kelam, hijab yang tebal, dan teranglah segala nur. Ya. Kita ni tuan-tuan, ya, saya nak berhenti dah sikit lagi. Ya. Kita ni bila kita dalam segala hal kehidupan dunia kita sentiasa memandang kepada Allah. Ya. Pada waktu itu tak ada kegelisahan, tak ada kerugian, tak ada rasa-rasa ni semua tak ada. Rasa-rasa yang tak elok semua tak ada. Sebab apa? Sebab kita telah memandang akan kemuliaan, kebesaran dan kekuasaan Allah. Betul jalan tu, kita akan dapat perkara yang betul. Dapat perkara yang betul tuan-tuan. Ya, insya-Allah. Ya. Itu aja. Kita nak cari apa tuan-tuan dalam hidup ni? Ya. Kalau kita hidup susah hati, kalau kita hidup masalah tak pernah selesai, kalau kita hidup dalam keadaan kita tak tenang, apa erti hidup tuan-tuan? Dan kita lupa kalau nak selesai masalah dengan Allah, kalau nak tenang dengan Allah, kalau nak ada keberkatan dengan Allah, kalau nak ada kegembiraan dengan Allah. Sebab selain Allah tidak boleh menggembirakan kita. Tapi kalau kita buat semuanya kerana Allah, kita cari rezeki kerana Allah, kita berkawan kerana Allah, kita buat semua benda dalam urusan dunia kerana Allah, maka kita akan diberikan khabar yang gembira oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasa kegembiraan dalam hidup ni, percayalah tuan-tuan. Saya bersembang dengan orang rumah saya tuan-tuan. Semalam saya sampai orang rumah saya sampai gelak, gelak tu sakit perut. Saya masa mula kahwin dulu, kita ni jadi orang miskin. Nak cari duit tuan-tuan, saya kena pergi hutan tebang buluh. Masa tu tahun 80, tahun 89, tahun 90. Satu lori, penuhkan lori buluh, lori ni tuan-tuan, dapat dalam RM500. Masa tu buluh ni orang pakai untuk buat bakul. Bakul untuk letak sayur ni. Jadi saya ambil kontrak, cari buluh ni tuan-tuan. Cukup saiz nak sama. Ya, itu cerita saya 35 tahun yang dulu. Tuan-tuan tahu, tahun yang ke-36 ni orang rumah tanya saya, "Bang, masa abang cari buluh dulu, satu lori dapat berapa ringgit?" Saya ketawa tuan-tuan. Saya kata, kerja tu saya buat 35 tahun dulu, tahun yang ke-36 baru awak tanya saya. Dia punya gelak. Kemudian awak tahu tak, saya kata, saya ni suka mengail ikan tuan-tuan masa saya anak satu ni. Saya kata saya pernah jual ikan
Saya jual ikan tutu. Sini panggil ikan apa? Ikan ubi. Ikan ubi. Dulu masa tahun 90, sekilo kalau ikut saiz dia dapat dalam RM20. Sekarang saya dengar cerita dekat 100, tuan-tuan. 100 lebih ikan ubi-ubi ni. Bila saya cakap dengan rumah saya kata, saya nak cari duit sayur dulu. Nak cari duit untuk beli baju anak. Saya jual ikan. Dia tanya saya, bang, kenapa saya tak tahu yang abang pernah jual ikan? Saya gelak, tuan-tuan, dalam kereta. Itulah, tuan-tuan. Ketika seorang suami dan seorang ayah, dia ingin menyelesaikan masalah isi rumahnya, ada perkara yang dia tak pernah beritahu untuk mengembirakan hati orang lain. Jadi tuan-tuan, apa model cerita ni yang saya nak cerita dengan tuan-tuan? Ketika kita bersusah-susah untuk mengembirakan hati orang lain, maka jangan sekali-kali kita merungut dengan kesusahan itu. Kerana apa? Kerana Allah pasti akan balas kesusahan yang kita pernah lalui kerana mengembirakan hati orang lain, dengan Allah gembirakan hati-hati kita saat kita dalam kesedihan. Percaya, tuan-tuan. Kenapa saya cakap macam tu? Itu yang saya sedang lalu. Saat saya sedih sekarang, Allah hadirkan orang untuk gembirakan hati saya. Saat saya susah, Allah hadirkan orang untuk menggembirakan hati saya. Dan Allah pasti balas. Dan ini yang Allah janjikan kepada kita, faman ya'mal misqala zarratin khairan yara wa man ya'mal misqala zarratin syarran yara. Jadi jangan berhenti buat baik. Last, ya. Baik, tuan-tuan, setakat ini saja pertemuan saya dengan tuan-tuan. Cuma akhir kalam, semalam saya tak cakap, hari ni saya nak cakap. Di edisi selalu saya tak pernah cakap tau, tapi malam ni saya teringin nak cakap. Di edisi ada satu pembayaran dalam amount RM15,000. Saya nak selesai satu benda je, RM15,000. Itu yang saya dapat makluman lah. Ada Haji Zaini di sini, ada amount dalam RM15,000. Saya nak selesai benda tu je, supaya bahagian kita dengan orang untuk kita bayar ni, bendanya kita dah ambil pakai, cuma tak selesai lagi. Jadi tuan-tuan, malam ni kalau tuan-tuan nak ambil benda tu, nanti tuan-tuan jumpa dengan Haji Zaini ataupun dengan Din. Sebab saya rasa hati saya berat mengatakan malam ni selesai perkara yang RM15,000 ni akan selesai. Tak tahulah macam mana selesainya, saya tak tahu. Saya tak tahulah datang mana, saya tak tahu, tuan-tuan. Mungkin ayah Wei nanti semayang tiba-tiba bawa sejadah ada RM15,000, tak tahu. Sebab orang Bangor Beradong ni wali-wali belaka. Dia tak tahu cara mana Allah nak selesai, tak tahu. Tapi insya-Allah selesai. Dalam masa terdekat ni insya-Allah selesai. Itu yang begitulah yang saya rasa. Wallahu a'lam bishawab. Wa akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, pimpinlah hati kami, ya Allah. Pimpinlah anggota tubuh badan kami, pimpinlah lisan kami, ya Allah, kepada jalan Engkau yang lurus, ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah, jika kami sesat, tolonglah beri kami hidayah dan taufik semula, ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan apa yang kami belajar, apa yang kami kaji, apa yang kami tahu, menjadikan kami bertambah kasih kepada Engkau, bertambah ikhlas seluruh amalan kami. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, tolonglah ya Zal Jalali wal Ikram, terangkan hati-hati kami semua, ya Allah, dengan cahaya ma'rifah, ya Zal Jalali wal Ikram. Semakin kami kenal Engkau, semakin kami nak dekat dengan Engkau, ya Allah. Semakin kami sayang Engkau,
semakin kami kasih kepada Engkau, ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah, jadikan setiap nikmat yang kurniakan ke atas kami, ya Allah, kami dapat jadi orang baik, kami dapat gunakan nikmat itu pada perkara yang Kau redha. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.